Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, qalu subhanaka la ilma lana إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. أما بعد. Antara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, syukur pada Allah. Pada pagi ini kita dapat hadir salat berjamaah subuh, dan insya-Allah kita nak sambung pengajian kita berkaitan dengan kitab kita, iaitu kitab Umdatul Ahkam. Kitab Umdatul Ahkam, kitab hadis yang diimpunkan oleh Imam Al-Maqdisi rahimahullah taala, dan kita telah sampai selesai bab berkaitan dengan radha'ah. Sebelum ni kita dah ambil berkaitan dengan susuan. Pada malam ni, pada pagi ni kita sambung kitab yang berikut, iaitu Kitabul Qisas, ataupun bermulanya pada bermula hari ni insya-Allah kita akan masuk Kitabul Janayat, kitab berkaitan dengan jenayah. Dan bab yang pertama yang dia letakkan sini ialah berkaitan dengan qisas. Al-qisas, qisas ni bahasa Arab, nama Allah dia ambil daripada perkataan qassa yaqussu, yang membawa maksud berbagai maksud yang ada. Ada yang maksudnya qassa itu maknanya memotong, ada yang maksudnya qassa jadi kata idza tatabba'tahu, kita menjejaki. Qassa itu maknanya juga dalam bahasa Arab merujuk kepada menjejak. Tetapi dari segi istilah syarak, syarak yang kita nak kat sini ialah pengertian syarak ataupun mengikut definisi kacamata syariat. Qisas menurut syarak ialah hukum balas bagi kesalahan. Membunuh dibalas bunuh, memotong dibalas memotong. Ada. Kalau bunuh dibalas bunuh lah. Itu secara ringkasnya kita kata berkaitan dengan takrifan definisi qisas, iaitu hukuman balas bagi kesalahan. Kalau bunuh dibalas bunuh, kalau orang potong satu anggota orang lain dibalas dengan potong juga tangan. Dalam Al-Quran ada jelas an-nafsu bin nafs, nyawa dengan nyawa. Itu firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat Quran. Dan Allah sebut lagi dalam ayat yang lain, wa kutiba alaikumul qisasu fil qatla, diwajibkan ke atas kamu balas bunuh dalam pembunuhan. Adapun daripada sunnah banyak dalam hadis Nabi SAW. Nabi SAW bersabda, la yahillu damun ri'in muslimin illa bi ihdath thalath, tidak halal darah orang Islam kecuali 3 perkara. Kecuali dengan sebab 3 perkara. Yang pertama antaranya disebut ialah nyawa dengan nyawa dibalas nyawa. Dan benda ni ijma' ulama' rahmati Allah. Dan kita kata sama ada benda ni kita tak boleh nak sangkal dalam Islam, sebab dia telah ijma' ulama'. Qisas, hikmah disyariatkan qisas ataupun hukum jenayah dalam Islam ni tuan-tuan. Pertama sekali disebut oleh dan Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam Quran akan kelebihan qisas ini ataupun hukum jenayah syariah secara umumnya. Walakum fil qisasi hayat, dan bagi kamu pada hukum qisas itu kehidupan. Apa maksudnya tuan-tuan kehidupan kat sini? Iaitu seorang lelaki apabila dia tahu, ataupun seorang perempuan, mana-mana individu, bila dia tahu hukum membunuh orang ni iaitu akan dibalas dengan bunuh, maka automatik dia akan menahan diri daripada membunuh dan tidak begitu cepat untuk melaksanakan pembunuhan
Bila dia tahu, maka dia akan cuba untuk berhenti daripada melakukan perbuatan tersebut. Maka bila dia berhenti, kata ulama, fa yakunu dzalika min manzilatil hayat linuful insaniyah. Bila dia berhenti itu, maka menyebabkan nyawa orang terselamat. Sebab itu dia dalam ayat Al-Quran tu, walakum fil qisasi hayat, wallahu alam. Tapi Imam Asy-Syaukani rahimahullah taala, ay lakum fi hadzal hukm alladhi syara'ahu Allah lakum hayat, iaitu bagi kamu pada hukum qisas ini, iaitu yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, merupakan satu kehidupan. Kehidupan sama ada kehidupan bagi orang yang nak melakukan pembunuhan itu, dan orang yang nak dibunuh. Orang yang nak dibunuh. Wallahu a'lam. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang pertama yang kita nak baca pada pagi ini, hadis ke-333. Hadis ke-333 an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia bilangan nombor ni tak sama. Kadang-kadang saya kitab lain, Kalau yang kita Arab saya ni bilangannya 333. Kalau yang bahasa Melayu diletak 343. Yang pentingnya dari kitab Qisas, hadis yang pertama. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yahillu damu imri'in muslimin yashhadu an la ilaha illallah wa anni rasulullah illa bi ihdath thalath, al-thayyib az-zani wan nafsu bin nafs wa tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, katanya sabda Rasulullah SAW, tidak halal darah seorang muslim ataupun seorang muslimah tadi, termasuk lelaki ataupun perempuan, yang mengucap dua kalimah syahadah, asyhadu an la ilaha illallah, dan mengaku bahawa aku ini adalah Rasulullah, wa anni Rasulullah, mengucap dua kalimah syahadah lah, kecuali dengan sebab tiga perkara. Hukuman bunuh dalam Islam ada tiga saja. Pertama, al-thayyib az-zani, orang yang janda lah, janda ke ataupun yang duda, telah berzina. Al-thayyibu az-zani. Yang kedua, nyawa, bunuh dibalas dengan bunuh. Dan yang ketiga, at-tariku li dinihi al-mufariqu lil jamaah, iaitu orang yang murtad, keluar daripada Islam. Orang yang murtad keluar daripada Islam. Jadi ini tiga tuan-tuan mati Allah, dalam Islam tiga ni memang akan dijatuhkan hukuman bunuh secara qisas. Tetapi tidak bermakna tidak ada kes bunuh ataupun kes balas ataupun kes jenayah yang dihukumkan jatuh bunuh pada hudud ataupun pada ta'zir. Kalau yang lebih tepatnya pada ta'zir lah, bukannya pada hudud. Contohnya macam kita kata dadah, kes dadah, maka dijatuhkan hukuman pancung. Adakah dia termasuk dalam qisas? Tiga tu tak termasuk lah, kan? Saya sebut kan tiga tu tak ada. Tetapi dia masuk dalam konteks ta'zir, denda. Dia masuk dalam konteks ta'zir. Bagi dalam Islam dia ada tiga dalam jenayah Islam dia ada tiga. Yang pertama qisas, yang kedua hudud, yang ketiga ta'zir. Qisas memang dah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, begitu juga hudud. Dan yang terakhirnya ialah denda, ta'zir. Ta'zir ni paling tinggi ialah bunuh. Dihukumkan bunuh. Wallahu a'lam. So hadis ini tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala diharamkan ke atas orang Islam membunuh orang Islam ataupun membunuh siapa saja, sama hatta membunuh orang bukan Islam yang duduk dalam negeri Islam pada hukum asal. Dan bila berlaku pembunuhan
tentulah bila membunuh orang Islam bila membunuh orang Islam, makanya tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala dijatuhkan hukuman bunuh, katakan nyawa dibalas dengan nyawa. Cuma ada perbezaan pandangan apabila seorang Muslim membunuh orang bukan Islam. Itu ada part yang lain. Sebab hadis dalam hadis ini kita terfokus kepada orang Islam bila dia bunuh orang Islam sendiri. Sebab tu dalam hadis ni, la yahillu damu mri'in muslim, tidak halal darah seorang yang Muslim itu yang mengucap 2 kalimat syahadah kecuali 3 perkara, iaitu yang berzina. Yang berzina ni bukan semua zina lah. Zina ni ialah khas iaitu orang yang telah berkahwin. Dia berkahwin, lalu dia dah berkahwin, kemudian dia berzina dengan orang lain, maka dijatuhkan hukuman, antaranya kita kata hukuman, bukanlah dia kata kita kena pancung dia, tetapi adalah hukuman yang membawa kepada kematian. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala, berzina kat sini bagi orang yang dah berkahwin, maksudnya tuan-tuan bukanlah kita kata kalau maksud yang berkahwin tu ialah dengan nikah yang sahih. Yang dah berkahwin dengan nikah yang sahih. Kalau nikahnya syubhah, nikahnya tak betul, tidak dianggap dia telah istilahnya dia telah berkahwin dalam istilah syarak. Kemudian yang kedua ialah nyawa dibalas dengan nyawa, kata. Ini membunuhlah. Ini jelas membunuh. Bila membunuh sama ada membunuh, kita ada 3 jenis kategori membunuh. Kita akan bincangkan kemudian. Kita ada membunuh dengan sengaja, membunuh dengan tidak sengaja, membunuh hampir serupa dengan sengaja. Setiap jenis tu tak sama. Kalau membunuh dengan sengaja ialah normally kita kata alat tu memang boleh membunuh. Kita kata dengan pisau, dengan pistol, maka dianggap membunuh dengan sengaja, katakan. Memang asasnya kita katakan benda tu boleh alat itu boleh membunuh, ataupun cara itu boleh membunuh. Yang kedua, membunuh dengan tidak sengaja. Walaupun dia bunuh dengan alat-alat yang tajam, tapi dalam keadaan tidak sengaja, katakan. Dan ada juga nama Allah Subhanahu wa taala bunuh kita kata yang hampir dengan sengaja, katakan. Yang hampir dengan sengaja, syabih ataupun syibhul am. Maka dalam syibh am, setiap tadi hukuman tadi dalam majlis Allah Subhanahu wa taala membunuh tadi dengan cara sama ada dengan niat membunuh, dengan senjata yang boleh membunuh pada adatnya, ataupun dalam majlis Allah Subhanahu wa taala membunuh dengan tak sengaja ataupun membunuh dengan tidak sengaja. Setiap tiga tadi hukuman tadi adanya hukum yang tersendiri, ada hukuman yang tersendiri. Bukan semua kategori membunuh tadi dijatuhkan hukuman bunuh, hanya membunuh dengan sengaja sahaja yang dikenakan qisas. Adapun membunuh dengan tidak sengaja dan juga hampir dengan sengaja, barulah tidak dikenakan dengan hukuman balas bunuh, hanya dikenakan balasan ataupun kita kata hukuman yang lain. Tidak dijatuhkan hukuman bunuh, tuan-tuan. Jadi sebab itu dalam mahkamah mereka yang akan menentukan apakah kategori bentuk pembunuhan yang ada, tuan. Wallahu a'lam. So yang ketiga dia kata at-tariqu lidinihi, orang yang meninggalkan, yang murtad, keluar daripada Islam, keluar daripada Islam, iaitu dipanggil murtad an dinil Islam,
makna murtad, keluar daripada Islam. Seorang itu boleh murtad sama ada dengan qaul, dengan kata-kata, ataupun dengan perbuatan, ataupun dengan i'tiqad. Boleh sabit seorang itu boleh keluar daripada Islam dengan kata-kata. Bila dia bercakap dengan suatu perkara yang boleh membawa kepada murtad, wal'iyazbillah min dhalik, ucapan-ucapan yang mengatakan, contohnya dia mengatakan mengatakan dan juga beriktikad bahawa solat tidak wajib, wal'iyazbillah, nyatakan, ataupun menyatakan kata-kata kufur kepada Allah, kufur pada Allah Subhanahu wa taala, maka dia dianggap telah keluar daripada Islam. Ataupun dengan perbuatan, perbuatan dia pergi menyembah pokok, patung dan sebagainya, ataupun berhala, maka perbuatannya tadi menyebabkan dia boleh keluar daripada Islam, wal'iyazbillah. Dan last sekali i'tiqad lah, menyatakan dengan hati. Dengan hati kita tak boleh nak nilai, dengan hati sukar untuk nilai, tapi seorang itu kena tahu bahawa dia boleh jatuh murtad bila dia beriktikad dengan sesuatu perkara yang kufur, wal'iyazbillah min dhalik. Walaupun bukan tak mudah, memang tak boleh nak sabitkan benda berkaitan dengan hati. Sukar mengatakan. Daripada segi hukum tu, kita boleh isbatkan dengan benda yang zahir, iaitu dengan ucapan dan juga macam Allah Subhanahu wa taala dengan perbuatan. So daripada hadis ini, tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala menjelaskan kepada kita haram orang Islam, sama ada lelaki ataupun perempuan, kecil ataupun besar, membunuh orang lain, membunuh orang Islam yang lain tanpa hak. Yang kedua, apabila seorang itu mengucap saja kalimah syahadah, maka tuan-tuan mati Allah, darahnya, hartanya, maruahnya terjaga. Dalam Islam menyatakan usima minhu dima'uhu wa malu wa irduh. Apabila seorang itu mengucap saja kalimah syahadah, maka terjagalah dia punya darah, nyawa dia, terjagalah harta dia, dan terjagalah maruah dia. Ini terpakai pada seluruh orang Islam. Semua orang Islam yang apabila dia mengucap je kalimah syahadah, terjamin dia punya nyawa, harta dan juga maruah. Yang ketiga, daripada hadis ini, tuan-tuan mati Allah, haram melakukan ketiga-tiga perbuatan, ataupun salah satunya. Maka bila melakukan salah satu daripada tiga perkara tadi, sama ada kita kata dia berzina, ataupun orang yang dah berkahwin kemudian dia berzina, ataupun dia membunuh, ataupun dia kufur, keluar daripada Islam, maka maka mereka tadi adalah orang yang layak untuk dijatuhkan hukuman sehingga sampai tahap kita kata dibalas dengan bunuh. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, yang keempat, apabila disebut perkataan as-sayyibu az-zani, dia merujuk kepada lelaki dan perempuan yang dah berkahwin dengan nikah yang sahih. Macam saya kata tadi, dia tidaklah dijatuhkan hukuman pancung. Tapi orang yang berzina, yang telah berkahwin dalam Islam, bila sabit dengan bukti, dengan kita kata dengan evidence yang ada, katakan, maka orang itu, orang yang berzina tadi, akan dijatuhkan hukuman rejam sampai mati. Fa'uqubatuhu ar-rajmu bil hijarah hatta yamut. Walau bagaimana sekalipun, tetap ada dalam Islam itu perbezaan
yang mengaku dan yang sabit dengan bukti. Dia mengaku dan yang sabit dengan bukti. Kalau yang mengaku ni tuan-tuan mati Allah, tengah jatuhkan hukuman, dilari, maka dalam syarak tu ada klausul yang mana tak perlu ditangkap kembali, maknanya dia lepaslah kalau dia mengaku. Tapi kalau seorang yang sabit kesalahan dia berzina, yang dah berkahwin kemudian dia berzina, sabit dengan bukti, kalau dia larikan diri selepas ketika mengaku jatuhkan hukuman itu, maka dia kena ditangkap semula. Itu ada pula dia punya cabang-cabang lain yang di bawah. Wallahu a'lam. Kemudian mati Allah Subhanahu wa taala yang kelima, mereka yang membunuh dengan sengajalah. Dalam hadis ni menjelaskan jelas, kita kata man qatala ma'suman 'amdan 'udwanan, siapa yang membunuh orang yang dijaga nyawanya, iaitu orang Islam, sengaja, itu sengaja ni memang disebabkan permusuhan lah. Tak ada orang sengaja saja pergi bunuh dah, katakan. Maka orang tu layak, hendaklah dijatuhkan hukuman balas bunuh. Tapi masih lagi ada syarat-syaratnya yang perlu diikut. Saya ingat lagi masa di Saudi dulu, ada satu kes dia bunuh seorang lelaki. Memang jelaslah salah lah, ya tak? Tetapi lelaki ni ada isteri dan isterinya mengandung. Maka dalam syarat-syarat untuk menjatuhkan hukuman bunuh ni, dia kena mendapat persetujuan ahli waris. Ada untuk balas bunuh ataupun pemaafan. Dimaafkan oleh ahli keluarga. Jadi pembunuh ni tadi terpaksa menunggu selama 18 tahun sebelum dijatuhkan hukuman bunuh. Keluar penjara tu, kat penjara sampai berjanggut panjang. Orang ingat dia ni pembunuh ke tak? Ingat tak? Ni kes real, katakan memang betul berlaku kat Saudi. So 18 tahun. Kenapa nak tunggu 18 tahun? Untuk melayakkan anak yang lahir tu tadi, kita kata sama ada dia untuk nak boleh dia membenarkan sama ada memaafkan ataupun hendaklah dibalas bunuh. Kalau bawah 18 tahun dia tak boleh ambil kata-kata dia. Dia kena lepas 18 tahun. Jadi tuan-tuan macam Allah, tunggulah 18 tahun. Lepas 18 tahun, biasa dalam masa nak pengadilan tu, dipanggil semua ahli keluarga. Semua ahli keluarga kata balas bunuh. Tiba dekat budak ni, yang anak si mati ni, dimaafkan. Bayangkan, dia katakan dimaafkan. Seorang je maafkan, tuan-tuan mati Allah, di kalangan ahli keluarga waris tadi, maka hukuman bunuh tak dijatuh. Hukuman bunuh tidak dijatuh. Banyak kes katakan, banyak kes katakan. Antara kes itu tapi bukan maknanya dia terlepas, tidak. Dia kena bayar diat. Kita kat denda dalam Islam, diat ni semua diberikan kepada orang keluarga yang dibunuh, keluarga yang dizalimi tadi. Bukan dibalik kepada kerajaan, tidak. Duit diat tadi, denda tadi diberikan kepada keluarga si mati, katakan. Ada satu kes yang lain. Seronok belajar ni masa belajar qada, yang mengajar kami dulu
ialah hakim mahkamah syariah dekat Madinah, depan Masjid Nabawi. Bila belajar dengan itu sedang sonok, sebab apa, dia banyak cerita tentang kes-kes kan. Ada satu kes yang lain, dia ni pun lelaki Bangladesh, lelaki Bangla. Dia bunuh isteri dia dekat Madinah, kat hotel, salah satu hotel kat Madinah. Puncanya kenapa? Isteri dia main kayu tiga. Dia dah lepas dia bunuh tu, masa dia nak bunuh, dia bunuh tu atas dakwaan dia kata isterinya tadi berzina dengan orang lain. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, Mahkamah Madinah, lelaki tu Bangla tu, dia orang Bangladesh tu pergi, lepas dia bunuh, dia pergi mengaku dekat balai polis, dia kata dia bunuh orang, sian-sian, memang dah sabit, memang dia bunuh. Cuma isunya kat situ, dia bunuh seorang perempuan, isterinya, yang telah berzina. Isunya kat situ. Mahkamah Syariah di Madinah jatuhkan bahawa dia tidak maknanya tidak sabit ataupun tidak dijatuhkan hukuman bunuh. Dia tak dijatuhkan hukuman bunuh atas syubhah yang ada. Syubhah dia apa? Dia bunuh isteri dia yang mana isterinya berzina, atas tuduhan suami dia tadi. Kemudian tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kes tu pergi ke Mahkamah Tinggi Arab Saudi. Mahkamah Tinggi Arab Saudi memutuskan bahawa lelaki Bangladesh ni hendaklah dijatuhkan hukuman bunuh. Patah balik ke Mahkamah Syariah kat Madinah. Mahkamah Syariah Madinah kata tetap hukumannya tak dibalas bunuh. Naik balik ke Mahkamah Ulia, dindong berapa kali, turun naik. Last kali Mahkamah Tinggi kata stop Mahkamah Syariah Madinah. Kami dia makna gunakan kuasa yang ada. Mahkamah Syariah Tinggi lebih ni, maka lelaki tadi dijatuhkan hukuman bunuh. Dijatuhkan hukuman bunuh. Ada. Wallahu a'lam. Banyak kes-kes memang, kalau kes tadi tu memang banyak sangat. Macam mana kes satu-satu, dia bukannya kata sabit kesalahan terus dijatuhkan hukuman pancung lah tu juga, menyatakan dia adalah dia punya prosedur menyatakan. Wallahu a'lam. Kemudian Allah Subhanahu wa taala, yang perkara yang keenam daripada hadis ini, iaitu orang yang murtad, keluar daripada Islam dengan sebab murtadnya tadi, Allah, maka saya kiralah lelaki ke perempuan ke kufur, maka ni tuan-tuan mati Allah, boleh dijatuhkan hukuman bunuh, ya katakan. Baik. Yang ketujuh, orang yang meninggalkan semayang, meninggalkan semayang macam Allah Subhanahu wa taala. Mazhab Syafi'i, kita tu jumhur ulama menyatakan bahawa meninggalkan salat dia tidak dijatuhkan hukuman bunuh, kerana dia bukanlah dianggap murtad kalau meninggalkan salat. Dia hanya diarahkan untuk bertaubat dan melaksanakan salat. Jika masih lagi tidak mahu salat, maka hukuman yang paling tinggi yang dia kena terima, iaitu ta'zir, boleh dijatuhkan hukuman bunuh, meninggalkan salat. Itu dalam jumhur ulama mazhab Syafi'i, Hanafi, Maliki. Berbanding dengan mazhab Hanbali, mana orang yang meninggalkan semayang dianggap murtad, keluar daripada Islam, dan dijatuhkan hukuman bunuh
Kerana meninggalkan solat dengan sengaja dan bunuhnya tadi, salah satu dianggap sebagai, kita katakan, dia telah keluar daripada Islam. Atas dasar itulah dia katakan. Wallahu a'lam. Benda tu khilaf lah di sisi ulama, adakah dia termasuk. Tetapi kita kata puncanya di situlah. So berdasarkan pandangan itu, maka kita kata adalah khilaf di sisi ulama dalam masalah kes orang yang meninggalkan solat, adakah termasuk dalam kes murtad ataupun tidak. Adalah hujah kenapa meninggalkan salat itu dianggap keluar daripada Islam. Katakan, adalah hadis-hadis Nabi SAW yang secara zahir nas itu, orang yang meninggalkan salat dianggap keluar daripada Islam. Pandangan ini berbeza dengan pandangan jumhur lah, jumhur ulama, dan pandangan jumhur lebih tepat dalam kes ini, dalam lebih kuat berbanding dengan pandangan mazhab Imam Ahmad Ibn Hanbal rahimahullahu ta'ala. Wallahu ta'ala alam. Baik, hadis yang kedua. An Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwalu ma yuqda bainan nas yawm al-qiyamah fi ad-dima. Daripada Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu berkata, sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kes yang pertama kali diputuskan di antara manusia pada saat hari kiamat nanti adalah kes berkaitan dengan darah, hukukul adamiin, hak anak Adam. Kes pembunuhan lah, khususnya kes pembunuhan. Wallahu a'lam. Kat sini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, kes berkaitan dengan pembunuhan ini antara kes yang besar lah, antara awal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tuan-tuan menjelaskan kepada yang kedua ni, menjelaskan kepada kita berapa mulianya darah manusia, maksudnya darah orang Islam. Kata Imam Ibn Daqiq Al-Aid dalam hadis ini, keterangan tentang kemuliaan darah itu, darah manusia. Sebab apa? Sebab ianya di perbahasan ataupun hukuman di akhirat besok dimulakan dengan kita berkaitan dengan pemutusan di antara manusia berkaitan dengan darah dulu. Kes berkaitan dengan pembunuhan. Ada je kat dunia ni orang yang terlepas dengan buat pembunuhan, kemudian dia terlepas, tak dapat cari pembunuhnya, tapi dekat akhirat pasti akan dapat. Pasti akan dapat. Persoalan di sini yang dibangkitkan ialah hadis ini, adakah hadis ini Ustaz dia katakan, bukankah dalam hadis yang lain Nabi kata awal benda yang pertama kali yang akan dihisab ialah solat. Macam ada clash je itu kan, dia kata. Wallahu a'lam. Kata ulama, berkaitan dengan salat itu dia merujuk kepada hak Allah Subhanahu wa taala. Tetapi berkaitan dengan hadis ini ialah hakul ibad ataupun hak kepada hak manusia, ya, dengan manusia. Jadi kalau hak Allah Subhanahu wa taala, perkara yang pertama yang akan dihisab ialah salat. Hak manusia, sesama manusia, yang pertama yang akan diputuskan ialah berkaitan dengan darah. Itu ulama duk gabungkan kedua-dua riwayat. Jadi kita kata pada hak manusia yang paling tinggi sekali dekat akhirat ialah hak berkaitan dengan darah tadi, iaitu nyawa, dan hak Allah yang paling tinggi ialah salat. Wallahu a'lam.
Jadi dekat akhirat itu yang akan berlaku, berkaitan dengan hak Allah. Yang pertama sekali akan dihisab ialah salat. Awwalu ma yuhasabu anhu al-'abdu salatuhu. Perkara yang pertama yang akan dihisab tentang hamba-nya tadi ialah salatnya. Berkaitan kalau sesama hak manusia ialah darah. Baik, hadis yang kedua, hadis yang ketiga. Hadis yang ketiga saya bacakan terjemahan saja, panjang dia punya hadis itu. Sahal bin Abi Hasmah radhiyallahu anhu menuturkan bahawa Abdullah bin Sahal dan Muhayyisah Ibnu Mas'ud pergi ke Khaybar, dan pada saat itu masih berlaku gencatan senjata. Keduanya lantas berpisah. Muhayyisah ternyata mendapatkan Abdullah bin Sahal sudah berlumuran darah dan terbunuh. Muhayyisah lalu menguburkannya dan datang ke Madinah. Abdurrahman bin Sahal, Muhayyisah dan Muhayyisah dan juga siapa nama dia ni, dia tekan nak sebut tu dalam ujian, Huwayyisah. Ada Muhayyisah dan Huwayyisah. Lantas pergi menghadap Nabi SAW. Muhayyisah dan Huwayyisah adalah putera kepada Mas'ud. Mulailah Abdurrahman berbicara, tetapi Nabi SAW bersabda, biarlah yang tua dulu berbicara. So adab berbicara kan, adab bercakap ni bagi orang tua dulu cakap. Orang muda kena senyap. Itu adab. Abdurrahman adalah orang yang paling muda di antara mereka. Dia pun lantas diam. Huwayyisah dan Muhayyisah lantas angkat berbicara. Nabi bersabda, apakah kalian mahu bersumpah sehingga boleh menuntut orang yang membunuh kalian, iaitu atau teman kalian? Mereka berkata, bagaimana kami boleh bersumpah sedangkan kami tidak menyaksikan dan melihatnya sendiri? Nabi SAW bersabda, apakah kalian rela jika orang Yahudi bebas begitu saja dari tuntutan, ketika kalian jika 50 orang di antara mereka mahu bersumpah sebanyak 50 kali? Mereka balik bertanya, bagaimanakah kami boleh menerima sumpah orang-orang kafir? Nabi lantas membayarkan tebusan untuk Abdullah bin Sahal dari harta beliau sendiri. Dan hadis Hammad bin Zaid disebutkan bahawa Nabi SAW bersabda, jika 50 orang di antara kalian bersumpah atas satu orang di antara mereka, maka pembunuhnya akan diserahkan kepada kalian. Mereka mengatakan, itu adalah perkara yang tidak kami perlu saksikan. Bagaimana kami boleh bersumpah? Nabi bersabda, orang Yahudi itu boleh bebas dari tuntutan kalian dengan sumpah 50 orang di antara mereka. Mereka berkata, wahai Rasulullah, bukankah mereka adalah kaum kafir? Nabi lalu membayarkan tebusan untuk Abdullah bin Sahal dengan harta bendanya sendiri. Dan dalam hadis Sa'id bin Ubaid dikatakan Rasulullah SAW tidak mahu menyia-nyiakan atau mensia-siakan darah Abdullah bin Sahal. Oleh kerana itu beliau menebusnya dengan 100 unta dari sedekah. Tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, bila disebut Khaybar ni dia bandar matilah sekarang ni. Kalau tuan-tuan nak pergi ke sekarang kan duk sibuk orang cerita pasal ula. Dekat laman sosial orang duk cerita pasal al-ula, tempat laknat kata kan. Baru ni adalah juga orang bertanya tentang hukum pergi ke ula. Saya kata, pergi nak buat apa? Pergi nak buat apa? Nak healing ke? Nak sonok-sonok ke ataupun nak ambil iktibar? First, sebelumnya aula ni satu negeri, dia ibarat macam negeri lah. Aula ni macam satu negeri lah. Kalau kita kat Malaysia macam Melaka apa semua, ni semua ni. Saudi dia tak ada istilah negeri-negeri, dia ada mantikah, dia panggil mantikah, kawasan ula. Al-ula ni besar katakan, bukanlah kecil. Dan di dalam ula ni banyak sejarah.
Banyak sejarah. Antara sejarah yang ada ialah sejarah kerajaan kuno, dipanggil kerajaan Nabati. Kalau baca dalam kerajaan Nabati ni adalah sisa baki daripada kerajaan Irm. Dalam Quran ada sebut kan, Iramadatil Imad, katakan Iramadatil Imad. Masa Dr. Syahrul ada buku, Dr. Syahrul tu ada cerita pasal apa ni, kerajaan Irm dan juga kerajaan apa ni di Madain Saleh. So dia ada kaitan kerajaan. Dan Madain Saleh yang dikatakan tempat laknat itu adalah menjadi khilaf di si ulama. Adakah tempat laknat itu di Madain Saleh ataupun tempat laknat itu di satu tempat yang dipanggil ada Wadil Qura, ada tempat lain. So berlaku khilaf di sisi ulama apa ni tempat secara khususnya tempat yang dilaknat. Kita tempat laknat memang kita tak boleh pergi. Yang masyhur tempat laknat kat mana? Laut Mati, ya kan? Di Jordan ni, ya kan? Jordan ni, Laut Mati. Itu memang tempat laknat kaum Nabi Lut. Yang tapi orang pergi sana seronok, pergi berenang apa semua, main air, ambil lumpur satu badan, tak tahu tempat tu tempat laknat tu. Jadi Nabi SAW bila dia melalui tempat laknat, dia akan bergerak laju. Bahkan kalaulah ada tepung ke gandum yang diambil daripada tempat laknat tu, Nabi suruh buang. Minuman yang ada dia ambil daripada kawasan laknat pun dibuang. Kita pula ambil lumpur pergi sapu badan, teruk sungguh. Sebab tu bila kita kena tahu adab pergi kawasan laknat. Al-Ula dia jarak dia lebih tinggi, jauh sikit daripada Khaybar. Khaybar ni kawasan penempatan Yahudi yang mana akhirnya dia Yahudi asalnya dekat Madinah, kemudian dihalau ke Khaybar. Bila berlakunya pembunuhan ini, Nabi mengarahkan supaya Yahudi keluar terus daripada Khaybar. Jadi tuan-tuan mati Allah, atas sikit lagi baru sampai ke masuk naik ke pergi ke Jordan tu. Nak sampai ke Tabuk, dia ada satu kawasan dia panggil Al-Ula. So di situlah apa ni, kalau dilihat memang banyaklah sejarah-sejarah kerajaan kuno tadi tu, iaitu kerajaan Nabati. Kerajaan Nabati, An-Nabatiyin, katakan. Macam mana bangunan tu di bukit-bukit yang ada tu ditarah untuk dijadikan apa ni, rumah-rumah mereka, istana-istana mereka, katakan. Sama macam di Petra. Di Petra, katakan. Tapi adakah kawasan Madain Saleh tu yang dipanggil kawasan yang dilaknat ataupun tidak? Jadi khilaf di sisi ulama. Maka sebab itu apa ni, hukum untuk pergi ke tempat laknat memang jelas apa ni, tak boleh. Kita terdapatnya larangan. Tapi walaupun bagaimana sekalipun, ada sebagian ulama kata boleh pergi, tapi dengan syarat untuk ambil iktibar. Dan kalau perlu nangis, menangislah, katakan. Apabila pergi ke kawasan-kawasan begini, bukan seronok, bukannya untuk healing berseronok, tak ada. Sebab dalam hadis Nabi jelas mengatakan sama ada dia apa ni, menangis, tapi tak boleh ambil sebarang apa ni, makanan yang terhasil daripada tanah apa ni yang dilaknat itu. Tu kena hati-hati, ya. Nabi buang semua. Nabi takmil. Nabi kata sama ada kita kata inilah, tuangkanlah, curahkan, katakan. Ada wallahu a'lam. Jadi itu selingan mati Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, hadis yang panjang ni menceritakan kepada kita tentang
dakwaan, dalam satu pendakwaan dia katakan, kita nampak seorang kena bunuh tapi tak ada tak ada pembunuhnya siapa, katakan. Kalau kata orang yang nak mendakwa ni, dia pun tak pasti orang ni dibunuh ke, siapa yang membunuhkan, macam mana benda tu berlaku pun tak tahu. Tapi kawan ni tadi, Abdullah bin Sahal, berlumuran dengan darah. Berlumuran dengan darah. Tak sempat nak bercakap apa, dah meninggal, ya tengok. Jumpa dalam keadaan berlumuran. Jadi di sini nama Allah berlakunya kes-kes, kita katakan, adakah kita kata orang Yahudi yang membunuh tapi tak ada bukti. Nak suruh dia bersumpah, adakah sumpah orang kafir boleh terima? Last sekali tuan-tuan macam Allah, memang Nabi nak mencari juga siapa yang membunuh, tapi untuk nak kita kata untuk nak meredakan keadaan tadi, Nabi pun bayarkan diat untuk keluarga Abdullah bin Sahal. Nabi membayar 100 ekor unta. 100 ekor unta sekarang, seekor unta sekarang berapa harga tu? Kalau kata 10,000 seekor unta, 100 ekor bersamaan dengan 1 juta. Sebagai satu dipanggil diat ataupun sebagai untuk nilah, untuk timbang balas ke atas pembunuhan tadi itulah, nyatakan Nabi sendiri bagi, nyatakan. Fakariha Rasulullah SAW an yubtila damahu. Nabi SAW kalau boleh dia nak carilah pembunuh tu, tapi sukar kat sini dalam kes ni, sebab yang membunuh, yang kawan-kawan dia pun tak berani nak kata, ataupun tak berani nak mendakwa ataupun bersumpah ke atas waktu dengannya. Dia adalah kes-kes ini, tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala. Maka daripada sini, daripada hadis ini, tuan-tuan, kalau kita jumpa seorang itu dibunuh dalam keadaan dia nampak macam dia dibunuh, matilah, nyatakan, tapi pembunuhnya tidak diketahui, kita boleh menggunakan qara'in untuk nak qara'in ni apa? Qarinah ni ialah bukti-bukti lain. Macam kita lah siasatan dijalankan, adakah dengan sekarang ni, dengan siasatan sekarang ni dipanggil basmah ataupun cap jari ke apa ke, semua tu tadi boleh diguna pakai untuk mencari penjenayah. Bukan semestinya kita kata dengan pengakuan, bersumpah ke atas waktunya, saya tak buat, demi Allah saya tak buat, kan? Kalau macam tu ramailah yang boleh terlepas. Ada. Tetapi dengan kaedah zaman sekarang, macam Allah, boleh disabitkan kesalahan dengan qara'in, dengan qarinah, dengan bukti-bukti yang lain, katakan. Kalau kita kata bukti yang pada asalnya hanya dengan pengakuan, dengan akuan si pembunuh, Ustaz, menyatakan dengan bukti yang kukuh itulah, kata. Tapi zaman sekarang dengan teknologi yang ada, katakan, kita boleh sabitkan kesalahan dengan bukti-bukti yang lain, dengan tadilah cap jari ke, ataupun sewaktu dengannya, DNA ke, ada rambut ke, boleh disabitkan kesalahan dengan itu. Wallahu a'lam bissawab. Baik. Kemudian seterusnya dalam ayat Allah Subhanahu wa taala, bila kita yang hadis ni al-mudda'i, kita mendakwa seorang itu dibunuh, ada orang yang didakwa, al-mudda'i dengan mudda'a alaihi. Siapa yang perlu datangkan bukti?
yang mendakwa. Tapi kadang-kadang kita hari ini terpelik tu, katakan. Yang didakwa kena datangkan bukti. Patutnya yang mendakwa dalam Islam al-bayyinah 'alal mudda'i. Ada orang yang mendakwa itu sendiri yang kena datangkan bukti. Yang didakwa dia tak perlu datangkan bukti. Kalau ada bukti dia sangkal. Bukti yang ada dia boleh sangkal. Dia boleh bersumpah yang dia tak buat, katakan. Lepas tu dalam nanti kita akan lihat dalam konteks bab kehakiman. Lepas ni ada bawa satu tajuk berkaitan dengan kehakiman. Dia minta sumpah, katakan. Wal yaminu ala man ankara, katakan. Ada sumpah itu bagi orang yang tidak mengaku yang dibunuh, katakan. So kaedah sumpah tu ada dalam syarak, katakan. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala daripada hadis ini juga menjelaskan kepada awliya'il maqtul, kita kata orang yang merupakan ahli waris kepada si pembunuh ataupun si orang yang dibunuh berhak membuat tuntutan. Dalam kes Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, bila dia mati dibunuh, sedangkan pembunuhnya tidak diketahui, sehinggalah Ali bin Abi Talib menjadi khalifah selepas tu, maka menimbulkan ketidakpuasan hati ke atas Umayyah, Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan. Muawiyah bin Abi Sufyan ni siapa? Dia, kita kata, salah seorang keluarga dalam keluarga Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Tu dia buat tuntutan ke atas Ali bin Abi Talib. Kebenaran ialah Muawiyah dia buat tuntutan tu, dia sebagai ahli keluarga, ahli waris, ahli keluarga Uthman bin Affan. Tapi kita kena lihat Ali bin Abi Talib, Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, kenapa dia tidak mengambil tindakan segera ke atas pembunuhan Uthman bin Affan radhiyallahu anhu? Kerana Muawiyah, kerana ketika itu bila Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dia jadi khalifah, dia tengah berdepan dengan isu yang lagi besar daripada kes pembunuhan Uthman bin Affan, Sayyidina Uthman radhiyallahu anhu. Jadi dia hold yang tu dulu untuk berdepan dengan masalah yang lebih besar. Adalah ulama bincang kat situ, apakah penyebab kelewatan kelewatan Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu dalam kes pembunuhan Sayyidina Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Wallahu a'lam. Baik. Jadi tuan-tuan macam Allah Subhanahu wa taala, kat sini kita kata jelaslah seperti mana yang saya katakan tadi, orang yang bukti ke atas orang yang mendakwa, tetapi ke atas orang yang didakwa perlu mendatangkan sumpah ataupun inilah kata yang menyangkal dakwaan dakwaan yang dibuat oleh pendakwa tadi. Wallahu a'lam. Jadi tuan-tuan mati Allah Subhanahu wa taala, wala bagaimana sekalipun, macam saya kata tadi, zaman sekarang dah canggih dan boleh gunakan qarinah yang ada seperti mana yang dibahaskan oleh para ulama dalam kes ini. Baik. Tak kiralah, katakan yang mendakwa tu di antara orang Islam dengan orang kafir, ataupun dakwaan itu di antara orang Islam dengan orang Islam. Dalam kes ini juga menunjukkan bahawa orang kafir yang bersumpah yang dia tidak melakukan, dalam kes ini tuqbal wa annal aymana tuqbalu minal kuffar. Dalam kes inilah, kes jinayah, katakan akuan bersumpah orang kafir juga diterima dalam kes mahkamah, katakan.
apabila melibatkan antara orang Islam dengan orang bukan Islam, katakan. Itu hadis yang ketiga kita, wallahu ta'ala alam, pagi ni yang dapat kita kupaskan. Mudah-mudahan macam Allah Subhanahu wa taala. Kita nak lihat lepas ni banyak lagi kes berkaitan dengan hudud, dan juga berkaitan dengan antara yang menarik yang kita nak kupas tentang Allah Subhanahu wa taala ialah bila kita masuk nanti dalam bab hudud. Dalam bab hudud nama Allah, adakah contohnya kita kata minum arak kan? Minum arak itu 80 sebatan, adakah ta'zir ataupun hudud? Itu dibahaskan dalam fiqh. Adakah 80 itu dianggap sebagai ta'zir ataupun dianggap sebagai hudud? Itu nanti kita akan bincangkan kemudian berkaitan dengan had, hudud. Apakah hudud tadi boleh diubah ataupun tidak? Nanti kita akan lihatlah, katakan wallahu alam pada siri yang akan datang. Banyak nak dikupaskan. Mudah-mudahan Allah memudahkanlah kita untuk memahami nas-nas hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik, jadi setakat tu saja tentang macam Allah. Allah Ta'ala alam. Ada soalan ke nak tanya? Tak ada kot. Keluarga dia. Dibayarkan dia gunakan duit Baitul Mal lah. Baitul Mal ya, sumpah sahabat tak? Yang bersumpah ialah 50 orang Yahudi. Sebab kenapa Yahudi? Soalan kat sini, kenapa Yahudi yang kena sumpah? Kenapa, macam mana boleh suspek Yahudi yang bunuh? Betul, ya katakan. Sebab Khaybar tu adalah tempat Yahudi masa ketika itu. Maknanya sebab itu Nabi meminta orang Yahudi bersumpah, kerana kebarangkalian besar ialah Yahudi yang bunuh. Tapi untuk untuk dia menafikan benda itu, maka mereka kena bersumpah yang mereka tidak melakukan. Walau bagaimana sekalipun mayat kita katakan untuk nak Nabi untuk nak meredakan ialah kesedihan ke atas keluarga Sahal bin Abdullah bin Sahal tadi, maka Nabi menggunakan membayar duit membayar 100 ekor unta kepada ni. Bagi hak pemerintah untuk membayarkan duit macam kerajaan Arab Saudi kan, bila ada satu kes dulu pembantu rumah Indonesia dalam saya dibunuh ke ataupun di Arab Saudi, maka kerajaan Arab Saudi mengambil inisiatif untuk membayar pampasan. So sebagai ketua negara harus boleh buat begitu. Jika kes tu tidak tergantung ke apa kan, kan diboleh menggunakan dana yang ada untuk membayar pampasan. Wallahu a'lam. Diat ni macam pampasan lah, nyatakan macam pampasan. Pampasan dia boleh sampai, ada satu kes tu, kes bunuh di Arab Saudi. Dia bila berlaku sabit je kesalahan bunuh, masuk penjara. Dia ada lagi satu, Saudi ni dia sistem, dia keluarga kabilah. Dia dalam kabilah tertentu tu dia ada orang ni nyatakan, yang bila salah satu daripada kabilah hanya melakukan kes bunuh, maka keluarga dia ni akan membuat tuntutan, akan membuat penawaran kepada orang yang keluarga yang dibunuh tu.
Ada satu kes tu dia nak bayar sampai ditawarkan 100 juta, tak nak. Ditawarkan sampai beratus juta, tuan-tuan, untuk diberikan kemaafan kepada si pembunuh, dimaafkan. Tapi ahli keluarga si mati tadi kata, kau datang banyak macam mana duit sekalipun, aku tak nak, aku nak dia ni dibalas bunuh. Dahsyat. Kuat hak i'fa' ataupun hak pemaafan itu diberikan 100% kepada ahli keluarga si mati. Mana-mana tak boleh campur. Even kalau kata sultan ke agung ke kata pemerintah ke memaafkan, dalam kes ni tak boleh. Hanya yang boleh beri pemaafan ialah ahli keluarga si mati. Apa-apa pun kedil dengan ni. Itu dahsyat. Kita dalam apa ni, dalam perundangan. Memang macam saya kata, macam kes-kes apa ni, hudud zina lah khususnya, kes zina. Kalau ikutkan syarat-syarat yang ada, pengisbatan hukuman zina ni, mustahil tak mustahil untuk jumpa? Senang tak nak jumpa? Daripada zaman Nabi, seingat saya lah, katakan dalam hadis-hadis Nabi SAW, walaupun kita kata dengan syarat-syaratnya itu tadi, kita tak boleh kata tak ada benda tu, katakan kes zina tu bukan tak ada. Yang berlaku dalam hadis ialah iktiraf dia mengaku. Tapi untuk sabitkan kesalahan dia berzina dengan 4 orang saksi, yang mana pernah ada buat 4 orang saksi, tapi akhirnya yang kena rotan yang 4 orang ni lah, sebab dia punya ni tak apa, kenyataan dia tak sama ke, wallahualam tak cukup ke, dia pula kena rotan sebab qazaf, melontarkan apa ni, kata zina. Sebab tu sukar nak sabitkan kesalahan bila melibatkan 4 orang saksi, katakan. Saksi mata pula tu, video tak boleh, walaupun video tu sebagai penguat saja, katakan. Tapi dalam kes ni 4 orang saksi mata, tuan-tuan, kena tengok. Dah. Lepas tu bukan dia tengok sikit-sikit, katakan. Dia nak kena tengok A to Z, apa yang berlaku, betul ke? $200 ketuk ni baru nampak ya. Lepas tu tak ada kes yang sabit setakat ni, katakan, yang saya tahulah, katakan. Yang kes yang sabit tadilah pengakuan. Dia mengaku, lalu direjam kalau yang dah berkahwin. Kalau yang belum berkahwin, ada yang dirotan sebab dia mengaku. Ingat, bila pengakuan itu berlaku, kenapa dia pengakuan? Sebab kalau seorang itu dalam Islam, bila seorang itu tidak dijatuhkan hukuman dekat dunia atas kesalahan yang dibuat tadi tu, katalah dia berzina, dia tak bertaubat pun apa semua, dia mati, katakan. Dekat akhirat, yang balasan yang ditimpa lagi apa, dahsyat. Kalau seorang itu dah terima balasan ni dekat dunia, katalah dia pergi mengaku, dia kena rotan 100 kali ataupun dia kena rejam, dia terlepas ke akhirat. Dia lepas ke akhirat. So nak kena kat dunia ke nak kena kat akhirat? Dekat akhirat lagi dahsyat berbanding dekat dunia. Sebab tu yang ada ialah kes pengakuan. Orang tu mengaku. Ada. Baru ni apa ni, dekat dalam kita kata apa ni, orang bukan Islam maksudnya, hatta orang Islam sendiri menggambarkan bahawa rotan contohnya kena sebat kan sampai 100 kali. Saya ingat lagi masa belajar dulu kat Arab Saudi, mengorat pun kena 5 kali sebat.
Dululah, sekarang tak ada lah. Sekarang dah dia longgar sangat dah sekarang ni, katakan. Dulu nak mengurat sweet-sweet pun kena 5 kali rotan. Rotan dia tak payah tunggu apa, rotan dia bukanlah kata besar sangat, besar macam apa tali ni pun tak ada. Dia kalau jerami besar macam apa ni, kalau kita kata jerami, bukan jerami, dia panggil apa ni, batang buah tamar tu, yang buah tamarnya tu yang apa dia panggil apa, jerami tangkai dia, tangkai dia tu bersatu je orang kata kan. Kalau kata rotan pun bersatu, lebih kurang ataupun besar sikit. Bukan kalau hayun ke atas. Tuan-tuan tengok dalam video yang apa, dalam video di Arab Saudi, rotan ada seorang tu dia kencing dekat dalam masjid, dekat masjid dia kencing, Masjid Nabawi. Dia panggil kesalahan ni lah tanjisul Masjid Nabawi, dia kata kan, menajiskan, maknanya dia kencing lah, dia selalu kencing kat dalam masjid. Pergi kencing jahat sungguh. So, dia siuman, bukannya gila, tak ada. Tapi tak tahulah apa iktikad dia buatnya tu kan. Dia di rotan di belakang, saya ingat lagi kes tu berlaku di polis bawa, simple je, polis bawa penjenayah tu, turunkan penjenayah, announcement dekat pakai speaker, loudspeaker, pakai yang polis punya announcement tu. Okay, Polan sian-sian dia telah melakukan kesalahan sian-sian, mahkamah menjatuhkan hukuman sebat sian-sian. Terus je zam sekejap je 1 2 3 4 5 6 7, laju pula tu dia buat. Dah itu masuk. Lepas tu adalah apa ni, hukuman lain, penjara ke apa sekejap ni, katakan. Tapi sebabnya tadi bukanlah seperti mana sebab yang kita faham hari ni dekat dalam penjara tu. Itu sekali sebat, tuan-tuan, belum sampai 100 kali dah mati dulu dah. Menanah tersiat kulit. Kalau Islam punya cara sebat, dia hukuman sebat dalam syariah itu dia lebih kepada litakdib, untuk nak mengadabkan orang, ya kan. Nak orang apa ni sebat. Sebab tu tak ada kes dalam setakat ni, katakan. Kalau sebat, orang mati dengan sebat-sebat dalam Islam, katakan, dengan hukuman sebat. Sebab sebat dia bukan nak mencederakan. Saya first time saya tengok apa ni cara pelaksanaan sebat tu dalam video yang dirakam tu, katakan dalam rakaman. Macam ni je ke? Kita duk pada ingat kita macam kita sebat nak apa ni, budak nakal ke apa, 1 2 3 kan. Dia laju 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Sekejap je, berapa, tak sampai berapa minit dah cukup dah bilangan. Tu tuan-tuan tengok sini dekat dalam video tu, katakan ada dalam YouTube ni, kata wallahu a'lam, jaga pelaksanaan. Tapi yang paling rare sekali ni lah kes bunuh lah, kes bunuh, kes pancung kan, katakan kes pancung. Itu memang takut lah, memang ngeri lah, katakan. Kena pancung, memang layak pun dipancung, katakan. Dipancung. Ada satu kes tu masa Syekh kami cerita, tukang pancung dia memang special. Syekh kata memang orang yang pancung kepala orang tu, yang tugas memancung kepala tu, memang pakar pancung. Tak ada orang boleh buat, kata. Ada satu kes tu, dia saja penyenayah tu dia main dia pusing, dia main elak supaya pisaunya tu tak kena pada tempat ni kan, pada tepat pada tempatnya. Tapi dalam dia bergerak tu, zak, putus. Ni memang pakar, kata kan. Memang pakar. Bukan sembarangan orang.
Sebab tu yang ada juga yang setengah tukang pancung tu dia tutup muka, tak nak orang nampak dia. Kerana nampak kan tengah jalan ni tukang pancung ni nyayau tu. Ada yang setengah tu dia buka kan. Dia buka. Dia bukanya biar nampak muka, tak ada masalah pun dia kata kan. Cuma kita lah nampak tu, kita tengok terserempak ke jalan ke. Wallahualam. Tapi itu yang berlaku. Ada. Kita kata sebab itu dalam undang-undang Islam, jenayah syariah Islam, walakum fil qisas hayat. Ada. Di sebalik hukuman tu ada kehidupan, ya kan. Bukannya kita kata bukan tujuan asal nak kita kata orang apa ni, kita kata zalim ke, tak ada, ya kan. Asalnya tak ada. Walakum fil qisas hayat, ya kan. Wallahu a'lam, ya kan. Dia yang masalahnya kita katakan apa ni, untuk susah pelaksanaan dia sebab ramai orang tak faham, ya kan. Bila tak faham dan takut, kononnya takut, belum melaksana pun dah takut. Belum melaksana, tak pergi semayang. Saya ingat dulu masa, sekarang ni tak ada dah. Lepas naik Raja Putera Mahkota dia ni, dia dah lagi telah dihapuskan pula Badan Hay'ah Amr Ma'ruf Nahi Munkar. Dia ada dulu satu badan dekat Arab Saudi ni dipanggil Badan Hay'ah Amr Ma'ruf Nahi Munkar. Nampak van je tengah ambil gambar ni pakai kamera kan, nampak je van Hay'ah Amr Ma'ruf terus automatik. Sebab kalau dia nampak depan mata dulu Hay'ah Amr Ma'ruf Nahi Munkar, nampak je, polis dia nampak je, dia boleh rampas terus. Hak sama dia punya tahap macam tu, dia boleh rampas terus. Sebab tu badan ni dia, kita kata silap dia orang juga terlalu, dia panggil apa kita kata badan ni dia syadid sangat. Syadid apa dalam Melayu ni ada, ekstrim sangat. Dia terlalu ekstrim. Selepas dia berikan kuasa oleh, ini orang Saudi sendiri lah ceritakan dengan saya kenapa terlalu ekstrim. Sepatutnya dia ada tasamu, adalah dia punya, dalam Islam pun ada ni dia punya batas-batas. Dia terlalu ekstrim. Ada orang Malaysia, kes ni antara kes yang ada lah, yang orang Melayu kita yang kena. Dia tak pergi semayang berjemaah dekat masjid. Dia buka kedai kat sana, dia buka restoran, kedai masakan orang Asia kan, ingatkan. Dia buka restoran, dia chef, masak. Time azan tutup pintu, tapi dia tak keluar. Dia tak pergi semayang. Bukan dia tak semayang, dia tak pergi semayang berjemaah kat surau. Membayangkan kata, hari pertama daim dah, Amr Ma'ruf Nahi Munkar daim. Hari kedua tengok, masuk hari ketiga tak keluar juga, terus rebu, masuk lock up. Tuan-tuan kalau bayangkan kat Malaysia macam tu, katakan penuh masjid ni kan, penuh surau semua, tak ada orang main kat rumah, yang lelaki lah khususnya, nak katakan ada dahsyat ni katakan. Tapi itulah kadang-kadang kita kata bila diberikan kelonggaran yang maknanya berikan kuasa penuh, veto, adanya unsur-unsur ekstremis tu menyatakan itu kesilapan yang berlaku. Sebab bila ekstrim dalam melaksanakan satu ini, dia akan dan mana-mana ini pun kalau ada ekstrim, kita katakan dia akan merosakkan, dia akan dilihat sebagai satu perkara yang inilah, yang jahat lah, katakan, ataupun yang tak betul, katakan. Sebab itu dalam Islam macam Allah Subhanahu Wa Taala, kes-kes kita kata banyaklah apa ni adanya dalam kes jenayah pun Islam ada tasamuh, ada tasamuh. Ada sahabat Nabi SAW
dia bawa seorang pencuri pergi jumpa dengan Nabi. Maka Nabi kata kalau dah cukup nisab, memang jatuh hukuman potong tangan. Sahabat ni dia kata, aku dah kata, ya Rasulullah, tak apalah ya Rasulullah, aku tariklah balik hukum dakwaan, tarik balik dakwaan. Kesiannya tadi, kata Nabi SAW kat sahabat tadi, ya lait, dia kata, alangkah baiknya engkau maafkan dia sebelum kau bawa kepada mahkamah. Tapi once dah bawa ke mahkamah, mahkamah tak ada pilihan lain kecuali pelaksanaan. Jadi dalam Islam kita kata ada peringkat-peringkat yang mana boleh tasamuh lagi, boleh lepas di peringkat bawahan, dia katakan, sebelum pergi ke mahkamah. So dalam Islam, saya bersyukur mati Allah, saya bukanlah terlibat, maknanya pernah dijemput ceritakan oleh kumpulan hakim-hakim Malaysia, katakan brief diorang macam mana Saudi, katakan pergi ke Putrajaya, dia jemput semua hakim-hakim Melaka ni daripada Kelantan, Kedah, Perak, semua ramai, minta surat datang, minta brief tentang Arab Saudi macam mana. Dia orang nak pergi lawatan, masa tu dia orang nak pergi lawatan untuk inilah kehakiman, ke mahkamah-mahkamah syariah di sana. Ini dah bagi talk sekejap dalam 2 jam macam tu, kita bagi talk tentang Arab Saudi, katakan dia orang pergi khas untuk nak lihat pelaksanaan hukum qisas hudud jenayah Islam. Adalah dia katakan untuk dia orang pergi, dia orang nak tengok macam mana, dia nak tengok kita kata di Malaysia, dalam konteks Malaysia, katakan Allahu a'lam. Ada itu sekadar inilah, minta maaf tuan-tuan tambah masa lagi, katakan. Jadi setakat itu saja, insya-Allah, wallahu ta'ala a'lam. Kita akhiri dengan bacaan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.